Baik, untuk membincangkan mengenai penularan ideologi IS dalam kalangan masyarakat dan juga peringkat antarabangsa di talian ketika ini ialah Dr. Chandra Muzaffar, Presiden Gerakan Keadilan Sedunia JAS yang juga penganalisis geopolitik antarabangsa. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, Doktor, kita bercakap tentang mengekang penularan ideologi IS. Mungkin Doktor dapat merumuskan cara yang paling berkesan kerana pada masa sama kita lihat di pentas antarabangsa negara-negara barat dan kuasa-kuasa besar menekankan tentang pendekatan peperangan ini. Ya, saudara, salah satu daripada pendekatan mereka adalah melalui tindakan ketenteraan di Syria, di Iraq, ini sedang berlaku. Dan yang kedua melalui tindakan undang-undang, termasuk beberapa perubahan-perubahan kepada undang-undang tentang internet dan sebagainya. Dan yang ketiga, mereka cuba menafikan atau menyangkal legitimasi kepada ideologi IS. Dan dalam perkara ini mereka dapat bantuan daripada golongan-golongan Islam yang juga tak setuju sama sekali dengan cara Islam diperalatkan oleh IS, bertentangan dengan intipati Islam dan menghinakan Islam. Inilah tiga cara utama. Tapi yang menarik, kalau kita kaji perbincangan-perbincangan yang berlaku terutamanya dalam media antarabangsa tentang masalah terorisme dan keganasan ini, dua perkara yang mereka tak sentuh. Pertama, bagaimana penguasaan dan penaklukan kuasa-kuasa barat di negara-negara Islam tertentu, Palestin, Iraq, Libya dan sebagainya, mencetuskan keganasan. Ini mereka tak memberi keutamaan. Termasuk di negara-negara seperti Somalia dan di negara-negara seperti Mali dan sebagainya, mereka tak bincang soal ini. Yang kedua, mereka juga tak bincang bagaimana kuasa-kuasa barat dan sekutu-sekutu mereka di rantau dunia Arab, di Asia Barat, bagaimana mereka juga terlibat dalam soal keganasan ini, soal terorisme ini. Yang dimaksudkan saya, mereka menyokong secara langsung, tidak langsung, melalui dana, melalui senjata, melalui latihan, mereka sokong teroris-teroris tertentu untuk menggulingkan kerajaan yang sah, seperti mana berlaku di Syria ataupun seperti mana berlaku di Libya pada tahun 2011. Ini juga harus kita kaji peranan mereka mencetuskan keganasan ini. Apa sebabnya? Untuk mencapai matlamat geopolitik mereka. Ini tidak disebut oleh Presiden Obama dalam ucapannya baru-baru ini di Rumah Putih, dan begitu juga dengan pemimpin-pemimpin barat yang lain dan pengulas-pengulas media mereka, ini mereka sembunyikan. Baik, Doktor. Dua faktor yang Doktor telah pun gariskan sedikit sebanyak mencerminkan faktor ketidakadilan dalam landscape geopolitik antarabangsa itu sendiri. Tetapi di sebelah kita, di pihak kita, terutamanya rakyat Malaysia, dengan mengambil kira golongan muda, golongan remaja, bagaimana kita ingin mengimbangi yang pertamanya pengaruh ini dan pada masa sama mengimbangi juga sentimen anti kuasa-kuasa besar yang meneruskan agenda penguasaan dunia itu? Bagi saya, yang penting ini adalah kejujuran kita. Dan di kalangan alim ulama kita harus kaji secara mendalam dan memberi gambaran yang tepat tentang Islam, bahawa Islam memang tak membenarkan, merestui perkara-perkara tertentu yang dilakukan atas nama jihad dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kita juga harus jawab dengan muda yang tanya tentang politik antarabangsa ini. Kerana kalau kita tengok pada kajian-kajian dilakukan oleh mereka yang membuat interview dengan pengganas ataupun bakal pengganas ni yang ditahan, termasuk di negara kita, antara faktor-faktor yang mereka sering membangkitkan soal tentang ketidakadilan antarabangsa. Soal Palestin, soal Iraq dan sebagainya. Dan dalam soal-soal ini kita harus berterus terang dengan mereka bahawa kuasa-kuasa besar barat juga memain peranan. Baik. Jangan kita cuba sembunyikan faktor ini daripada golongan muda. Ya. Baik, terima kasih Dr. Chandra Muzaffar kerana bersama kami dalam Awani 745. Sama-sama.